Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Fariwan Najamin memegang nombor kad metrik D20201093. Pada hari ini saya akan membentangkan sinopsis. Saya akan menceritakan sinopsis Salina. Kajian kami yang kami pilih adalah buku Salina. Salina karya A. Samad Said. Okey, untuk sinopsis ini saya akan menerangkan sedikit sinopsis tentang Salina. Novel ini berlatarkan sebuah kampung yang diberi nama Kampung Kambing. Antara penghuninya yang tinggal di kampung inilah Siti Salina dan kekasihnya Abdul Fakar, Hilmi dan ibunya Khatijah, Zarina, seorang janda serta anak tirinya iaitu Nadiha Haji Kamran. Latar tempat dalam novel ini ialah di Singapura. Tempat ini digelar Kampung Kambing kerana penduduk di kampung ini tinggal di kandang kambing yang disewakan oleh seorang lelaki India yang bernama Kurupaya. Salina adalah seorang pelacur yang menyara dan memelihara Abdul Fakar yang malas bekerja dan sering meminta duit daripada Salina untuk pergi berjoget dan minum arak. Abdul Fakar seorang yang suka mabuk, gila perempuan dan suka memukul Salina. Walau dipukul, Salina tetap menyayangi Abdul Fakar kerana wajah Abdul Fakar mirip ataupun seiras dengan wajah kekasihnya, arwah wajah kekasihnya iaitu Muhammad Yusuf yang telah terkorban ketika peperangan. Salina asalnya adalah anak orang kaya. Walau bagaimanapun, selepas berlakunya perang dunia dan keluarganya terkorban, dia terpaksa menjadi pelacur untuk menyara kehidupannya sendiri. Hilmi seorang remaja yang masih bersekolah dan sering mendapat bantuan dari kewangan daripada Salina untuk membiayai buku sekolah dan membeli ubat untuk ibunya yang sering sakit. Bantuan ini tidak diketahui oleh Abdul Fakar dan Khatijah selalu menasihati Salina agar menyimpan duit demi masa depan kerana Abdul Fakar tidak dapat diharapkan. Salina pula melarikan diri ke Kelantan untuk melupakan Abdul Fakar kerana Abdul Fakar telah menghalaunya dari rumah walaupun rumah itu rumah Salina sendiri. Abdul Fakar pula semakin menggilakan seorang perempuan joget. Ibu Hilmi pula meninggal dunia. Hilmi pula tidak menyambung pelajaran kerana ketiadaan wang. Tidak lama kemudian Hilmi pergi cuba menjejaki Salina di Kuala Lumpur, tapi diberitahui oleh Mansur Salina sudah pulang ke Singapura. Abdul Fakar pula berlayar kembali kerana dia gagal mencari Salina. Dia baru mengetahui bahawa Salina betul-betul sayangkan dia setelah dia telah ditipu oleh perempuan joget. Hilmi kembali ke Singapura untuk bertemu Salina. Sekian sajalah daripada saya. Sinopsis Salina. Hai semua, saya Nurul Wadiha binti Amran akan menceritakan serba sedikit tentang biodata penulis novel Salina iaitu A. Samad Said. A. Samad Said atau nama sebenarnya Abdul Samad Muhammad Said dilahirkan pada 9 April 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka. Beliau mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Raja Singapura dari tahun 1940 hingga 1946. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Victoria Institution sehingga memperoleh sijil Senior Cambridge pada tahun 1956. Beliau bermula sebagai seorang kerani, kemudian menjadi seorang wartawan di Akhbar Fikiran Rakyat, Utusan Melayu dan Berita Harian. Jawatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Pengembangan Sastra dalam kumpulan akhbar The New Straits Times dan seterusnya menjadi penulis sepenuh masa yang aktif berkarya. A. Samad Said memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki oleh penulis lain. Beliau berjaya menguasai semua genre sastra. A. Samad Said tidak pernah jemu untuk menghasilkan puluhan karya dalam genre novel, puisi, drama, esei dan cerpen. Antara karya besar beliau adalah Salina, Sungai Mengalir Lesu, Langit Petang, Hujan Pagi dan banyak lagi. Karya beliau iaitu Salina telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Baiklah, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Amy Mariam Gariso dari Kumpulan 4 dan hari ini saya akan meneruskan penerangan mengenai latar belakang novel Salina karya A. Samad. Novel Salina ini merupakan salah satu novel hasil karya seorang pengarang tersohor iaitu A. Samad Said, di mana
Novel Salina ini sememangnya menceritakan persoalan tentang kesan daripada Perang Dunia Kedua yang dirasai oleh masyarakat. Novel Salina ini dianggap istimewa kerana ramai pengkaji mahupun pengkritik sastra menyatakan bahawa novel Salina ini mempunyai mutu penciptaan novel yang bertaraf antarabangsa. Sekiranya kita berbicara mengenai kekuatan novel Salina ini, kita dapat melihat bahawa kekuatan novel Salina ini terletak pada kemampuan penulisnya memberikan pelukisan yang terperinci dan hidup terhadap watak yang terlibat dengan peristiwa serta suasana yang melingkunginya. Dan ini berjaya dilakukan oleh adanya penggunaan teknik yang berkesan dalam aspek seperti dialog, imbas kembali dan imbas muka. Dan semua aspek ini ianya berfungsi dalam pelbagai hal, iaitu untuk membina plot, membentuk fikiran dan sikap watak serta menonjolkan tema. Seterusnya, kita beralih kepada latar masyarakat, latar tempat dan latar masa novel Salina ini. Antara latar masyarakat yang terdapat dalam novel Salina ini ialah masyarakat yang sanggup melakukan apa saja untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, watak Salina merupakan seorang yang sanggup melakukan apa saja untuk membiayai kehidupannya sehari-hari dengan cara bekerja sebagai seorang pelayan. Selain itu, antara latar tempat dan latar masa novel Salina ini ialah ianya berlaku di sebuah perkampungan kecil di Singapura yang bernama Kampung Kambing pada ketika Perang Dunia Kedua berlaku. Demikianlah novel Salina ini dikatakan sebagai satu penulisan yang memberikan arah terbaru dalam perkembangan yang pelbagai dalam teknik-teknik moden. Dan novel ini juga berhasil memperlihatkan sesuatu yang perubahan dan penyimpangan yang radikal terhadap struktur penciptaan novel-novel Melayu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Azwa binti Sahabu, ngangkat matriks di 2020-109-3136. Berdasarkan novel Salina, saya akan mengulas tentang message yang terdapat dalam novel tersebut. Sifat kehalobaan dapat dilihat pada watak Salina yang sering memarahi Sunarto apabila dia memberikan uang yang sedikit hasil pekerjaannya sebagai pengayuh beca. Walaupun Sunarto dimarahi, dihalau, dan dituduh memberi uang kepada perempuan lain, Sunarto masih menahan dirinya untuk terus tinggal di rumah Salina karena dia mahu membalas jasa bapa angkatnya dengan menjaga Nahidah dan Mansur dengan baik selepas bapa angkatnya meninggal dunia. Halo, nama saya adalah Nur Natasha binti Azizi alias Azizi. Baiklah, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai penerbitan buku Salina ini. Berdasarkan novel yang kami kaji ini, ia merupakan cetakan ulangan bagi edisi kenangan 60 tahun bagi meraihkan ulang tahunnya. Cetakan ulangan bagi edisi 60 tahun ini telah diurus oleh anak Samad Said yaitu Helmi Samad di bawah pengurusan syarikat penerbitannya yaitu Helmi Samad Publication. Cetakan ulangan ini mempunyai kerjasama antara dua syarikat yang berbeza yaitu Nuha Books dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Cetakan ini juga mempunyai dua versi kulit yang berbeza dan juga harga yang berlainan. Kerjasama antara Dewan Bahasa dan Pustaka adalah buku kulit keras yang menampilkan dua jenis pilihan buku, manakala dengan Nuha Books pula adalah buku kulit lembut yang menampilkan satu pilihan buku sahaja. Dan buku yang kami kaji adalah kerjasama dengan Nuha Books yaitu versi buku kulit lembut. Cetakan edisi ini telah diterbitkan pada tahun 2019 dan di Subang Jaya, Selangor. Untuk pengetahuan semua, novel Salina ini telah diterbitkan pada tahun 1961 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur. Buku ini juga pernah dicetak pada tahun 2012 dan tahun 2014 oleh Wira Bukit Senang Berhad di Selangor. Ini merupakan beberapa contoh kulit buku novel Salina yang sangat populer dalam kalangan masyarakat dan juga penerbit. Sekian dan terima kasih.